Cik Sam nak dekat apa kata saya pergi study dekat Tasik? Weh, penat tu kelas tadi. Kita kerja Tasik dah jalan-jalan. Jom. Itu bukan Dani tu kelas kita. Oh alah. Dani lah tu. Jom dekat dia nak. Jom. Kau ni terpaling baca buku lah sangat. Exam kita kan dah nak dekat. Kau tak baca buku ke? Suka hati kita orang lah nak baca buku bila. Kau sibuk asal? Saya bagi tahu je sebab exam kan dah nak dekat. Apa dia buat kat Dani tu, asyik macam dia je. Weh, jom kita pergi library nak baca buku. Jom lah, kita pun dah lama tak study. Itulah, jom. Jom. Itu bukan budak yang paling baca buku ke? Oh alah, dia yang dekat Tasik tu kan? Menyampah lah aku dengan dia tu. Jom kita pergi kat dia. Dani, aku ni asyik nampak muka kau je kat sini. Oh kan? Contoh dia duduk dengan kita. Dah lah, jom kita duduk tempat lain. Diorang tu asyik tak puas hati je dengan saya. Saya tak buat apa-apa pun. Syaz, diorang tu kan yang selalu kacau Dani. Itulah. Jom kita pergi nasihat diorang nak. Jom. Aku mana dulu nak baca buku. Itulah tu. Aku pun terpaksa je ni. Malas juga ni. Itulah. Dah banyak weh kena baca. Ya. Topik apa yang kita masuk? Tak pastilah weh. Itulah, aku pun tak pasti. Nanti kita tanya madam. Sorry ganggu, saya nak tanyalah, kenapa korang suka kacau Dani ya? Korang tak kesian kat dia ke? Itulah tu. Korang ni saya perhati daripada hari tu lagi asyik kacau Dani. Kau tak payah nak sibuk lah pasal kita orang. Tak, kau ni kau siapa tiba-tiba datang nak tegur kita orang pula ni? Entah you, nyibuk je. Kau tak rasa bersalah kau buat macam tu kat dia? Itulah, aku rasa salah tu dekat dia. Sebab kita buat macam tu kan? Macam kita pergi minta maaf kat dia. Jom lah. Dani, aku minta maaf tau. Selama ni aku asyik terpaksa dengan kau je. Aku pun nak minta maaf juga. Selama ni aku asyik buruk sangka je dengan kau. Kita minta maaf tau weh. Apa isi dalam mak aku korang berdua? Jom kita pergi makan tak? Jom. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nur Dani binti Azman dan saya daripada Diploma Business Management. Di sini saya akan memberikan pendapat terhadap kesan dan punca buli. Buli memberi impak yang negatif terhadap mangsa iaitu hilang keyakinan diri dan mengakibatkan gangguan mental dan fizikal bagi pemangsa. Bagi pemangsa yang dibuli di sekolah, mereka akan mendapat keputusan akademik yang lemah. Selain itu, mereka akan mengalami trauma untuk bersosial dengan rakan sebaya yang lain. Pemangsa buli juga akan menghadapi kemurungan yang berpanjangan setelah detik hitam ketika dibuli. Dalam kes buli fizikal, mangsa boleh mengalami kecederaan fizikal seperti lebam, luka atau kecederaan fizikal yang lebih serius. Bagi pembuli pula, terdapat beberapa punca yang menyebabkan mereka membuli mangsa iaitu mungkin mereka menghadapi kesihatan mental yang tak terurus. Tekanan daripada rakan sebaya, keluarga dan masyarakat juga boleh mendorong mereka daripada melakukan tingkah laku tersebut. Bagi individu yang membuli, mereka berkemungkinan mengalami pengalaman yang traumatik. Jadi mereka menggunakan buli sebagai cara untuk menangani perasaan mereka. Punca buli juga adalah disebabkan oleh kurang kasih sayang daripada keluarga iaitu ibu bapa sentiasa sibuk, lalu anak-anak bebas daripada pemantauan. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan kes pembulian meningkat iaitu melalui program pendidikan. Galakkan perbincangan terbuka tentang kes buli untuk membantu orang ramai memahami kesannya. Kita juga boleh memupuk persekitaran yang positif di sekolah, di tempat kerja dan di mana-mana sahaja. Sentiasa menghormati orang sekeliling dan berkelakuan baik.
Kita boleh menguatkuasakan undang-undang bagi kes buli yang teruk. Tindakan ini dapat melindungi mangsa dari dibuli sekali lagi. Seterusnya, orang dewasa seperti ibu bapa atau guru perlulah memberikan contoh tingkah laku yang positif terhadap anak-anak sekarang kerana mereka akan belajar melalui teladan kita juga. Kita juga boleh menawarkan perkhidmatan sokongan kepada mangsa buli melalui bimbingan atau kaunseling. Pastikan mereka didengari dan dilindungi. Kesimpulan bagi video ini mencerminkan perlunya bimbingan dari berbagai pihak seperti sekolah, masyarakat dan keluarga untuk mengatasi masalah buli dan menciptakan suasana masyarakat yang lebih aman. Ini juga dapat menjaga kesejahteraan mental dan fizikal masyarakat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum sir, nama saya Nur Firzana. Saya ingin memberitahu serba sedikit tentang punca-punca kes buli dalam kalangan remaja. Yang pertama ialah pengaruh daripada rakan sebaya. Gejala ini dikatakan berpunca daripada pengaruh rakan sebaya kerana pada zaman kini remaja lebih mengutamakan rakan sebaya dalam kehidupan mereka. Malah, ibu bapa tidak menjadi model dalam kehidupan remaja kini. Selain itu, tekanan rakan sebaya juga akan mendorong remaja terpengaruh untuk mengikut tingkah laku rakan mereka yang suka membuli. Oleh yang demikian, jelaslah kepada kita bahawa pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu punca yang menyumbang kepada berlakunya kejadian buli dalam kalangan remaja. Seterusnya, pengaruh media massa. Pengaruh media massa juga menjadi punca berlakunya kes-kes buli ini. Media massa juga menyiarkan drama atau filem yang memaparkan aksi pergaduhan yang berbahaya, dan ini mendedahkan kepada remaja yang menonton. Sebahagian besar penonton terdiri dalam kalangan remaja dan kanak-kanak. Mereka mudah terpengaruh oleh apa yang ditonton oleh mereka, dan mereka juga meniru aksi-aksi yang ditonton tanpa menyedari akibat daripada perbuatan mereka. Oleh itu, tayangan filem-filem aksi dan komik yang dipasarkan mendapat sambutan yang tinggi dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Paparan aksi dari filem-filem dan komik ini sedikit sebanyak mempengaruhi perilaku dalam golongan remaja. Akhir sekali, pengabaian ibu bapa terhadap tanggungjawab mendidik anak-anak ini adalah salah satu punca juga menyebabkan anak-anak mudah memberontak menghadapi tekanan perasaan dan berasa kurang mendapat perhatian. Selain itu, tekanan perasaan yang dialami oleh remaja disebabkan oleh desakan hidup seperti masalah keuangan, penderaan dan lain-lain, menyebabkan mereka melepaskan tekanan perasaan dengan pelbagai cara seperti membuli rakan yang lain semata-mata dengan niat melepaskan kemarahan terhadap ibu bapa mereka. Oleh itu, ibu bapa mestilah prihatin dalam mendidik anak-anak agar mereka tidak menconteng arang ke muka keluarga. Bak kata pepatah, janganlah sebab menila setitik rosak susu sebelanga. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahidah binti Saidan. Jadi hari ini saya akan bercakap tentang buli cyber. Jadi seperti mana yang kita tahu, buli ialah perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang yang biasanya dilakukan terhadap individu lemah yang cuba menyesuaikan diri dengan suasana baru. Buli bertujuan untuk menggertak, mencederakan serta menakutkan secara mental dan fizikal. Kenapa buli cyber ini berlaku? Punca berlaku buli cyber ini adalah kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak, kurang didikan agama dalam diri remaja, sikap kurang matang, pengaruh rakan sebaya, ketidakpuasan hati, latar belakang emosi, pengaruh media massa, masalah keluarga dan tekanan pembelajaran.
Kes buli akan memberi impak yang negatif dan memberi kesan buruk terhadap emosi, fizikal dan mental. Selain itu, depresi kemurungan, perbuatan melukakan dan mencederakan diri sendiri sehingga akhirnya jika tidak dibendung akan mengakibatkan bunuh diri. Bunuh diri juga adalah antara kesan buruk yang akan berlaku kepada mangsa jika kes buli ini tidak dapat dikawal. Jadi, kesimpulannya, beradab antara satu sama lain adalah sangat penting untuk menciptakan hubungan yang sihat dan harmonis. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, berkomunikasi secara jujur dan terbuka, serta memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan penghargaan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zuhazim Adili bin Zalali, boleh panggil saya Hazim. Berdasarkan video yang dipaparkan, isu buli ini sering menjadi topik yang sering dibincangkan. Apakah maksud buli? Buli adalah tingkah laku agresif berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental atau emosi. Gejala buli ini dapat memberikan kesan negatif kepada mangsa buli. Pada pendapat saya, antara kesan buli tersebut ialah mangsa tidak boleh memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Kejadian kes buli secara tidak langsung telah menyukarkan mangsa untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Hal ini demikian kerana mereka sentiasa memikirkan tentang hal tersebut. Mereka juga sering ketakutan dan sentiasa memikirkan perkara yang dilakukan oleh pembuli ke atas diri mereka. Mereka akan menjadi pasif dan tidak ceria. Mereka juga tidak berani berkomunikasi dengan rakan-rakan dan suka menyendiri diri sambil memikirkan nasib mereka yang malang. Selain itu, kesan buli kepada mangsa buli ialah mereka akan berasa tertekan. Hal ini dapat menyebabkan mangsa mengalami stres yang melampau dan merasa cenderung untuk mencederakan diri sendiri bagi menamatkan penderitaan yang mereka tanggung. Sudah terang lagi bersulur, mangsa buli biasanya akan mengalami trauma dan ketakutan sepanjang masa. Berdasarkan kajian dan kes-kes yang tragik di mana mangsa buli telah membuat keputusan bahawa satu-satunya cara untuk menghentikan kesengsaraan mereka adalah dengan membunuh diri sendiri. Gejala buli tidak boleh dibiarkan berleluasa. Sebelum nasi menjadi bubur, beberapa langkah perlu diambil bagi mengatasi masalah ini. Antara langkah bagi mengatasi gejala buli ialah dengan memperkukuhkan peranan ibu bapa. Ibu bapa perlulah menerapkan ajaran agama, moral dan nilai murni kepada anak-anak sejak kecil lagi. Ibu bapa harus mendidik anak-anak dengan mengamalkan sikap saling menghormati dan bertoleransi setiap masa. Mereka tidak akan tergamak untuk menyakiti dan membuli orang lain kerana ibu bapa telah mengemai ajaran yang baik dan berguna di jiwa mereka sejak dari kecil. Bab kata pepatah, menentu bulu biarlah dari rebungnya. Seterusnya, langkah bagi mengelakkan berlakunya buli ialah peranan diri sendiri dalam memilih kawan. Hal ini kerana mereka biasanya juga akan terpengaruh dengan tingkah laku kawan. Sebagai contoh, jika seseorang minat membaca buku, maka kawannya juga akan meminat membaca buku. Perkara ini sama juga jika kawannya sentiasa melibatkan diri dalam kes buli. Bab kata pepatah, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan berbau wangi. Dan jika kita berkawan dengan tukang besi, kita akan terasa hangatnya. Kesimpulannya, semua pihak perlu berusaha berganding bahu dalam menangani isu buli ini daripada berlaku. Oleh itu, kita dapat melahirkan insan yang bersopan santun dan berakhlak mulia. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazrin. Pada pendapat saya, berdasarkan video yang dipamerkan sebentar tadi, terdapat banyak punca yang menyumbang kepada gejala buli. Dan kita telah kenal pasti beberapa langkah yang wajar diambil sebagai cara mengatasinya. Punca buli berlaku kerana mereka ingin berseronok dan mencapaikan kepuasan diri agar dapat dipandang tinggi dan dihormati supaya mereka dapat melepaskan kemarahan dengan membuli orang lain. Sebaiknya kita harus membateras dengan sedaya upaya gejala buli ini agar ianya tidak berluasa dan merosakkan keharmonian
masyarakat di waktu kelak. Seperti peribahasa Melayu berkata, meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Yang bermaksud kita hendaklah mendidik anak-anak muda dengan adat dan budaya yang baik dari usia muda agar tidak menjejaskan kepribadian pada masa hadapan. Selain itu, langkah mengatasi buli ialah dengan tidak bergaul dengan rakan-rakan yang memberi impak negatif, namun kita hendaklah mengadakan program bebas buli agar dapat pembelajaran dengan tidak bergaul dengan rakan-rakan yang negatif. Masyarakat yang sejahtera akan bermula dengan individu yang berakhlak mulia, sopan santun dan menghormati satu sama lain, agar generasi akan datang mengikuti dan menjadi generasi yang hidup harmoni di samping memastikan negara terus maju dan dihormati serta dipandang tinggi oleh negara lain. Sekian, terima kasih.